Okey, kita ada 16 orang murid dalam kelas ini ya. Setakat ini. Yang lain belum bangun ke? Okey, saya akan bagi masa 5 minit lagi. 3 minit lagi. Okey, 3 minit lagi. Okey, panggil kawan kamu cepat-cepat. 18 dalam kelas kamu saya rasa 33. 33. 33 tolak 80 berapa orang ah? 19. 33这个30不是21 orang lagi belum lagi. 21 91 no. 22快点你们 Okay, kita tunggu 2 minit lagi ya. Okay, 13 orang lagi. Okay, yang lain sementara menunggu rakan anda, sila keluarkan alat tulis, buku-buku anda. Okay, kita bersedia sekarang ya. Kita akan bersedia, kita akan mula sekarang. Tadi dah 20 lepas tu keluar balik ya? Masalah lain ke? Ada masalah lain sekarang ni? Okey, tidak apa. Cikgu ada record. Okey, cikgu ada record. Dan kalau boleh, saya nak ambil kehadiran. Okey, dah masuk sekali cepat. Siapa ada masalah tolong bagi tahu, tolong cek cikgu. Kalau ada masalah tolong bagi tahu saya. Okey, saya akan ambil kehadiran sekarang ah. Okey, saya akan mula. Saya tunggu. Okey, saya akan tunggu 1 minit lagi. Okey. Saya ambil kehadiran sekarang ya. Okey. Tak ada lagi yang masuk ah. Oh, take attendance. Okey, sudah masuk. Jadi setakat ini ada 21 orang ya. 20 lah ya. Teks. Okey, saya sudah ambil kehadiran. Okey, yang lain yang terlepas kehadiran itu nanti selepas pembelajaran tolong beritahu saya sebelum 12:30 hari. Okey, sebelum 12:30 hari. Okey, baik. Kita boleh mula sekarang. Okey, sebelum tu cikgu mengucapkan selamat pagi kepada semua. Okey, baru masuk sekejap lah. Okey, ada lagi yang baru masuk. Siapa yang masuk tadi tu ah? Saya lupa sudah. Mesti ada masalah lain ini ya. Okey, tidak apa kelas. Cikgu tadi ada sempat ambil kehadiran yang tadi itu.
Okey, saya akan mulakan juga. Okey, kalau ada apa-apa masalah buka audio tolong bagi tahu saya. Mungkin saya tak nampak kamu punya bahagian ruangan chat ini ya. Okey, baik, kita akan mulakan sekarang ya. Okey, selamat pagi kepada semua. Terima kasih kerana dapat menghadiri pembelajaran dalam Google Meet kita pada hari ini ya. Dan sedia maklum, kita tidak akan Google Meet setiap kali perjumpaan, dan ada kalanya saya akan buat video kepada anda dan anda juga perlu tonton video itu. Itu juga antara pembelajaran kita selain daripada Google Meet ya. Okey, jadi oh ya, saya akan tanya dulu sebelum kita mula pembelajaran dengan lebih dengan seterusnya. Okey, bagaimana dengan latihan kita, pembelajaran kita yang lepas? Ada apa-apa masalah tak latihan kita, pembelajaran kita? Kalau ada apa-apa masalah, tolong bagi tahu cikgu sekarang. Okey, mula-mula dulu kita ada, saya suruh kamu membaca kan, betul? Okey, dengan intonasi yang sesuai. Okey, membaca. Okey, pada muka surat 4. Yang ini ya, yang ini muka surat 4. Yang ini. Okey, tentang serangan influenza. Okey, meningkat tetapi terkawal. Kononnya lah pada waktu itu. Okey, lepas itu saya dah suruh anda bahagikan mana satu kata tunggal, mana satu kata majmuk. Betul? Okey. Jadi, adakah anda buat demikian? Okey, kalau tidak, rujuk semula Google Classroom. Kalau anda terlepas kelas, jangan berdiamkan diri. Tolong bagi tahu saya. Teks saya, cikgu, saya rasa saya tak dapat buka Google Classroom saya. Jadi tolong bagi tahu saya ya. Okey. Saya akan bantu sebaik mungkin. Lepas itu, latihan kita hari itu saya ada suruh anda buat ini. Yang ini. Panduan menghadapi wabak penyakit. Okey, kelas. Kenapa saya suruh buat ini? Sebab penting. Okey, kenapa saya suruh buat ini? Sebab penting. Kenapa? Okey, tengok. Kita dah 2 tahun, hampir 2 tahun lah. Kita boleh kata setahun. Kita hampir 2 tahun berperang dalam wabak penyakit seperti ini. Jadi, kalau saya yakin SPM tahun ini, kalau soalan keluar seperti ini, anda tidak ada masalah. Okey, anda tahu apa jawapan yang boleh kamu tulis. Okey, itu sebab kenapa saya suruh buat panduan wabak yang ini ya, panduan ini. Supaya kamu tahu apa jawapan yang sesuai, terutamanya langkah berjaga-jaga yang perlu kita ambil, yang perlu saya dan anda ambil. Jadi, semua ini. Sekurang-kurangnya anda tahu ya. Jadi, oleh sebab itu, kalau saya suruh buat ini, maknanya penting. Okay, jadi ini adalah buku terkini anda ya. Baik, seterusnya kita akan lihat, hari ini kita akan tengok ini. Okey, sudah dapat kumpulan? Sudah cari tak kumpulan anda? Masih ingat lagi tak kumpulan tahun lepas? Okey, kumpulan 1 tak silap saya, kumpulan Rovendi ya. Kumpulan Rovendi tak silap saya lah. Yang kedua, kumpulan Vincent. Yang ketiga itu kumpulan itu Amoy banyak-banyak itu. Siapa nama itu? Saya lupa sudah. Yuki ya. Saya ingat Yuki. Itu 3. Okey, yang keempat kumpulan Elen. Okey, yang kelima itu kumpulan Easter. Macam itulah kumpulan in the gang semua itu. Dan kumpulan terakhir itu ada Moses lah. Ada Adrians dalam itu. Kalau tak silap saya. Okey. Jadi, saya nak anda. Okey, cikgu, macam mana cara dia? Okey, mari kita tengok sini. Okey. Buku teks muka surat 8 dan juga 9. Yang kita tengok tadi tu, yang ini ya, yang ini. Ini ada perbualan ini, Fendi Munciu Durga Dewi. Okey, tak apa. Saya akan jelaskan sedikit ya. Okey, kalau kita lihat dalam buku teks ini, kita ada perbualan di antara 3 mereka ini. Yang pertama Fendi, Munciu dan juga Durga Dewi ya. Jadi kalau kita, ini senang, perbualan ini sebab dia pakai nombor. Jadi kita tidak
tak perlu baca suka hati ya. Sekejap. Oh, okey. Yang baru masuk yang baru masuk kelas D itu, siapa yang keluar? Siapa yang keluar hari itu? Jadi dia perlu masuk, ganti. Saya rasa ada teks dekat sini. Okey. Siapa yang masuk hari itu, kamu kena ganti. Sekejap. Kena ganti. Sekejap kelas. Mana kamu punya kepala ni? Tak nampak. Okey. Kamu kena ganti ya. Sekejap. Kamu kena ganti. Siapa yang kurang ah? Ada yang keluar ke daripada kelas D hari itu? Saya tidak ada. Kalau hari itu 30, maknanya yang tambahlah 33. Okey. Siapa yang baru hari itu? Okey, tak apa. Saya akan bincang itu nanti ya. Okey, kalau kita lihat Ha? Ya, pelajar baru yang masuk. 3 orang kan? Okey, jadi 3 orang ini siapa nak ambil mereka? Okey, jadi 2 orang lagi tu kelas ada 6 kumpulan, kamu ambil mereka, kesian mereka. Tengok Michelle. Michelle kah? Betul ke saya sebut ni? Michelle ke Michael? Okey, ambil mereka yang tinggal itu kelas. Siapa yang kumpulan 5, kumpulan 5, ambil mereka. Sebab kumpulan 5 ada kurang 1. Okey? Okey, tak apa, nanti saya akan jelaskan itu. Okey, kita lihat sini ya. Kalau kita lihat perbualan ini, kita mulakan dengan Fendi ya. Okey, semalam saya ternampak seekor ular berhampiran dengan bangunan terbengkalai itu. Okey, apa maksud bangunan terbengkalai? Bangunan terbengkalai adalah bangunan yang sudah lama ditinggalkan, ya. Okey, kemudian yang kedua, bahaya. Okey, kata muncul bahaya. Di situ juga ada banyak tikus, mungkin lipas, mungkin lipan dan kalajengking pun ada. Okey, kamu tahu 3 serangga ini? Okey, lipas, tahu lipas? Lipan, tahu lipan? Lipan itu berkaki banyak. Kalajengking tahu? Yang ada penyepit itu. Okey, nyamuk pastilah banyak, kata muncul. Okey, kemudian yang ketiga adalah Durga Dewi. Takutlah saya, Fendi, muncul. Saya juga bimbang akan keselamatan dan kesihatan penduduk kampung. Okey, baik. Kemudian kita pergi pada yang keempat. Baik, kita laporkan hal ini kepada Tok Ketua Nazri. Bolehlah beliau menghubungi pihak yang berkenaan untuk bertindak. Okey, jadi yang bertanggungjawab itu adalah Tok Ketua Nazri. Okey, dalam tempat mereka setuju, kata muncul. Keadaan seperti ini tidak boleh kita biarkan. Pemilik bangunan terbengkalai itu juga mesti diberitahu tentang hal ini. Okey, Durga Dewi kata kita mesti bertindak segera. Sukar untuk kita atasi masalah ini kalau keadaan bertambah teruk. Berkata pepatah, belukar sudah menjadi rimba. Apa lagi peribahasa yang sesuai untuk ini? Nasi sudah menjadi bubur. Okey. Okey, yang ketujuh. Haiwan seperti tikus membawa pelbagai penyakit seperti cirit-birit, leptospirosis dan juga hawar. Okey, hawar dan juga leptospirosis sama saja. Okey, dua ini. Hawar ini dia lebih pada penyakit semula jadi daripada tikus. Okey, daripada tikus. Okey, melibatkan tikus. Okey, bahaya sungguh, kata muncul, bahaya sungguh Fendi. Saya sependapat dengan Durga Dewi. Okey, kita mesti mengambil tindakan secepat mungkin. Okey, jangan sudah terperosok baru hendak membaiki lantai. Okey, 8-9. Memang bahaya. Kelawar pun banyak di situ. Saya pernah terbaca najis kelawar yang terkumpul akan menghasilkan sejenis kulat yang boleh mendatangkan masalah pernafasan kepada mereka yang menyedutnya. Masalah akan bertambah teruk jika ada antara penduduk kampung yang mempunyai penyakit alahan seperti lelah, resdung dan penyakit kulit. Okey, kalau kita lihat di sini, najis kelawar itu adalah tahi kelawar. Jadi sangat bahaya. Jadi siapa yang makan tahi kelawar itu jangan makan, nanti sesak nafas. Okey. Yang ke-10, kalau begitu usah
bertangguh ya. Bertangguh lagi. Ayuh, maknanya dia ajak, dia bawa kita ke rumah Tok Ketua Nazri sekarang. Okey. Jadi, kalau kita lihat dekat sini, perbualan mereka lebih kepada kawasan sekitaran yang sangat kotor ya. Jadi, langkah-langkah tidak banyak dinyatakan di sini. Jadi, dia hanya bagi tahu ingin berjumpa dengan Ketua Nazri, Tok Ketua Nazri mereka supaya dapat menyelesaikan masalah itu. Okey. Baik. Sekarang ini macam cikgu bagi tahu tadi, saya nak anda masuk dalam kumpulan masing-masing. Okey, bagaimana cara untuk masuk kumpulan masing-masing? Okey, tengok sini ya. Okey, buku teks muka surat 8 dan juga 9. Okey, tajuk kita adalah tentang bersih itu indah ya. Jadi tugasan berkumpulan anda, cari 5 orang. Okey, yang ni saya hanya bagi secara ringkas sebab tahun lepas ada yang 5, ada yang 6 orang, betul? Jadi kalau boleh seelok-eloknya anda dapatkan kumpulan tahun lepas. Ya. Okey, bagaimana kami mahu berkomunikasi? Okey, bagaimana cara anda berkomunikasi? Okey, tengok sini ya. Melalui WhatsApp ataupun WeChat ataupun Telegram ataupun apa saja medium yang anda rasa dapat komunikasi dengan kawan anda. Okey. Berapakah masa diperuntukkan? 10 minit. Okey. Baik, lepas tu kita ada pembentangan. Pembentangan ni saya nak lakukan selama 3 minit. Okey. Boleh menceritakan pengalaman sendiri. Jadi pembentangan ni saya tidak mahu ramai-ramai. Kamu pilih satu orang untuk bentang. Jadi kalau perbincangan itu pastikan kamu pilih seorang yang boleh. Okey, kalau boleh jangan orang yang sama, perlu berganti-ganti. Tetapi untuk hari ini, satu orang cukup dalam masa 3 minit itu. Okey. Setakat ini jelas tak? Ada apa-apa soalan? Okey, kalau tidak soalan, saya akan teruskan dengan soalannya. Okey, soalan kumpulan kamu. Kelas, boleh dengar suara saya tak? Jelas tidak setakat ini? Okey. Baik, apakah soalan dia? Ini soalan dia. Boleh nampak tak yang di rumah? Saya bagi besar sikit ya. Nanti tak nampak muka saya. Okey, ini dia. Kumpulan 1, anda bersia-sia di kawasan perumahan. Anda ternampak beberapa orang membuang bahan terbuang di kawasan tersebut. Apakah tindakan anda? Yang kedua, apakah kesan sekiranya kawasan persekitaran dalam keadaan kotor? Kesan, kumpulan 2. Kumpulan 3, apakah punca kawasan persekitaran kotor? Kumpulan 4, apakah cara-cara untuk menjaga kebersihan di kawasan persekitaran? Okey, kumpulan 5, apakah kepentingan menjaga kebersihan di kawasan persekitaran? Kepentingan. Dan kumpulan yang terakhir, sebagai inspektor kesihatan ataupun dengan singkatan IK, anda ditugaskan memeriksa premis makanan di bandaraya. Anda mendapati premis makanan tersebut sangat kotor. Jadi, apakah tindakan anda? Jelas? Okey, saya akan ambil gambar ini dan saya akan masuk dalam grup. Sekejap. Sekejap. Okey. Jadi sekarang ini anda duduk dalam Anda bincang dengan rakan anda sekarang. Okey, ada apa-apa soalan tak? Okey, saya dah masukkan tajuk itu dalam WhatsApp. Okey, bincang sekarang. 10 minit. Kita akan jumpa pukul 8.50 minit pagi ya.
Kelas, kalau kamu ada apa-apa soalan, boleh tanya saya. Personal, personal. Okey, kita ada tinggal 6 minit lagi ya, 6 minit lagi. Kelas, kamu ada apa masalah tak? Eh, sorry, sorry. Hmm. Okey, mana Esther? Tapi Esther ada dekat sini. Cornelius? Esther. Esther, kamu masuk grup mana? Glow. Okey. Oria tu masuk grup kamu kan? Dia cari kamu. Masukkan dia. Kamu bincang dengan dia. Okey, okey.
Kelas kamu berada di perahu, kamu dalam perahu sekarang ini. Tolong jangan asingkan. Ambil mereka. Komunikasi itu sangat penting. Okey, dalam pembentangan ini bila anda menulis, okey, pastikan bukan ketua kumpulan saja yang tulis dalam buku. Jadi saya nak dalam buku latihan anda juga. Okey, buku latihan mana cikgu? Buku pemahaman tata bahasa itu. Buku panjang. Kalau kamu guna buku panjang. Jadi kamu tulis dekat situ, apa yang kamu bincang, tulis di situ. Itu adalah tugasan perbincangan anda. Sebab anda belajar, anda kena tahu. Okey, jadi jangan ketua kumpulan saja yang tulis. Jadi anda yang lain pun kena tulis juga. Okay, sebab kita sama-sama belajar. Okey, bagi yang lain yang belum bangun atau tak tahu pergi mana, biarkan dululah. Okey, biarkan dulu. Sebab kita masa kita sangat terhad sekarang ini 1 jam saja kita jumpa. 1 jam. 1 jam. Okey, kumpulan lain sudah siap? Okey, kita sebenarnya dah tamat. Okey, tamat perbincangan. Ada siapa-siapa lagi kumpulan yang masih lagi dalam perbincangan? Okey, belum? Okey. Teruskan. Saya bagi masa, saya akan tambah 5 minit lagi 5 minit lagi.
Kelas, 3 minit lagi. Okey, sudah? Okey, sudah? Cepat kelas. Okey, yang lain kalau ada apa-apa masalah tolong teks cikgu ya. Kalau rasa ragu-ragu ke, okey boleh ke tidak jawapan ini. Jangan risau kelas, saya memang terima jawapan anda. Saya rasa soalan ini tidak begitu susah ya. Senang soalan ni. Okey, mari kita mulakan sekarang. Sudah? Kumpulan 1, okey. Kumpulan 2, Vincent and the Gang. Vincent. Kumpulan 3, Yuki and the Gang.
Okey? Okey, kumpulan 4, Ilin. Okey. Ha? Sudahkah, Vincent? Okey, baik. Kita pergi kepada kumpulan. Okey. Mana kumpulan yang sudah? Saya rasa, ya, saya tahu. Sebab dalam fikiran saya ingat Vincent saja. Okey, itu sebab saya cakap saja. Okey, jadi Kinji yang akan cakap. Okey, Kinji, kumpulan kamu sudah siap? Sudah. Okey, mari kita dengar kumpulan 2. Okey, kita pergi pada kumpulan yang sudah siap dulu. Okey, kumpulan 2, soalan dia, apakah kesan sekiranya kawasan persekitaran dalam keadaan kotor? Kesan. Okey, baik. Kumpulan Vincent, Kinji. Okey, teruskan. Ya, yang lain dengar. Okey, Kinji, teruskan. Owen 3 saja boleh? Boleh, jangan risau. Boleh. Dia malu. So, kelas, jangan malu kelas. Okey, kita sama-sama belajar. Ingatlah, ini merupakan lisan juga. Lisan kamu. Okey, bolehlah, boleh. Tulislah, kamu tulis. Okey. Kalau kita lihat yang pertama, keperluan asas kehidupan kita seperti air, udara, kesan. Okey, makanan tercemar, kehidupan manusia akan bermasalah, mengurangkan prestasi kerja dan juga produktiviti. Okey, saya boleh terima. Okey, ini adalah antara kesan kawasan persekitaran. Okey, kumpulan 2 sudah settle. Okey, kumpulan 2 sudah. Okey, kumpulan 3 belum. Yuki tadi belum. Kumpulan 4 sudah. Okey, okey, teruskan. Hmm. Ada lagi? Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Ya. Ya. Okey. Okey. Okey, ada lagi? Okey, bagus. Okey, bagus kumpulan 3. Okey, itu jawapan yang saya mahu. Tengok cara kamu bercakap. Kamu ada cakap sesuatu. Saya nak yang itu. Okey, itu harapan saya bila kita akan buat kerja kumpulan macam ini. Okey, kumpulan 3, bagus. Okey, kumpulan 4. Sudah? Belum? Kumpulan 5?
Okey, sama-sama Jurong. Okey, kumpulan 4. Kumpulan 5. Kepentingan menjaga kebersihan di kawasan persekitaran. Okey, kumpulan 6. Okey, kumpulan 1. Okey, kumpulan 6 sudah. Okey. Mari kita dengar kumpulan 6. Okey. Hmm. Ya. Okey, betul. Hmm. Okey. Okey, bagus. Okey, itu memang tindakan inspektor kesihatan Perlu ada compound, okey, bagi kawasan yang kotor. Okey, itu memang tugas mereka. Okey, menjaga kebersihan. Okey, baik. Kumpulan 1. Kumpulan 6 sudah. Kumpulan 1. Okey, kumpulan lain yang sudah. Kamu pergi ke muka surat 12 nanti. Muka surat 12 buku teks. Kamu ada buku teks digital kan? Okey, kamu tengok dulu muka surat 12 supaya tak buang masa. Kumpulan 1 sudah. Kumpulan 5. Kita ada tinggal 2 kumpulan lagi belum Ya, betul. Salin dalam buku latihan kamu sebagai rujukan. Sebab setakat ini tidak ada yang salah. Maknanya anda betul-betul faham pembelajaran kita pada hari ini Sekarang ini kita tunggu kumpulan 1 dan kumpulan 5. Kalau sudah bersedia, terus buka audio dan terus bentang. Hmm. Okey, okey, okey. Okey, teruskan. Hmm. Okey, lakukan. Okey. Hmm. Okey, tegur. Hmm.
Okey. Okey, terima kasih. Okey, bagus. Kumpulan satu. Satu lagi kumpulan yang terakhir. Kumpulan 5, kepentingan menjaga kebersihan. Okey, pergi. Hmm. Okey. Hmm. Okey. Ya. Okey, terima kasih. Okey, bagus. Okey, anda dapat menjawab setiap soalan itu, setiap kumpulan. Okey, terima kasih kerana anda sudah dapat memberi kerjasama dan saya yakin anda semua dapat beri kerjasama. Okey, jadi kita belum habis lagi. Kita ada masa lagi sekarang ini. Kita pergi pada muka surat 12. Okey, muka surat 12. Okey, saya harap anda boleh nampak buku teks digital di depan ini, dalam skrin ini. Kalau anda tidak nampak, tolong bagi tahu saya ya. Okey, kita akan lihat ini. Okey kelas, mari kita isikan tempat kosong ini. Okey, saya tidak suruh anda salin semua, jangan salin. Bagi jawapan sahaja. Buka surat, okey, mana-mana ada ruangan lagi dalam buku latihan anda itu. Anda tulis dekat bawah. Okey, saya nak anda, okey, tengok sini ya. Arahan soalan dekat sini. Isi tempat kosong yang bertanda pensel itu, maksudnya pensel itu adalah kata tunggal. Okey, dan juga tempat kosong, mana yang mesti kelasku, mesti kelasku. Tu. Okey. Tempat kosong yang bertanda bintang bagi kata majmuk. Okey. Jadi ada dua, kata tunggal dan kata majmuk. Okey, jadi isikan tempat kosong berasal kata tunggal. Okey, tengok. Kamu letak mana-mana yang sesuai. Okay, kita tengok yang pertama. Okey, contoh. Tidak jauh dari rumah saya, ada sebuah gerai yang menjual masakan kampung yang enak. Okey, abang saya selalu membeli lauk. Saya bagi besar sikit sekejap. Okey, tidak jauh dari rumah saya, ada sebuah gerai yang menjual masakan kampung yang enak. Abang saya selalu membeli lauk di situ untuk makan. Nama dah lauk. Jadi apa yang sesuai untuk makan? Kata majmuk. Makan tengah hari. Okey, tulis. Yang pertama, makan tengah hari. Jawapannya. Yang pertama. Okey, memang logik Dia kata beli lauk untuk makan tengah hari. Gerai itu menjadi pilihan abang kerana pemiliknya dalam penjagaan kebersihan. Masih lagi kata majmuk. Pemiliknya, kamu letak ringan tulang. Tulis, ringan tulang. Jadi yang pertama, tadi adalah tengah hari. Yang kedua, ringan tulang. Okey, dan seterusnya, cuba buat sendiri. Kelas, buat sendiri. Buat dulu kelas. Buat dulu, nanti kita akan bincang. Ya. Jangan salin semua, kelas. Jangan salin semua. Buat jawapan sahaja. Buat jawapan sahaja. Okey? Okey. Saya bagi masa 3 minit. 3 minit 3 minit.
Okey kelas, sudah siap? Okey, sudah? Kita bincang sekarang. Okey, ingat kata tunggal adalah satu saja, satu perkataan. Kata majmuk ada dua. Okey, kita akan sambung. Gerai tersebut terletak jauh dari... Okey, yang ini adalah kata majmuk. Gerai tersebut terletak jauh dari... Okey, kalau kata majmuk, kita boleh letak jalan raya. Okey, tulis jalan raya. Untuk yang ketiga itu, gerai tersebut terletak jauh dari jalan raya. Okey, tulis kelas, tulis. Oleh hal yang demikian, gerai ini terhindar daripada kesesakan. Nah, kalau dah jalan raya, jawapan untuk kata majmuk seterusnya adalah lalu lintas. Ya, boleh. Lalu lintas. Yang mana satu dia? Yang mana lalu lintas? Kesesakan lalu lintas itu betul. Yang atas itu adalah jalan raya. Okey. Saya sambung. Okey, tempat pembuangan sampah dan tangki septik terletak mana? Terletak jauh dari gerai tersebut. Okey, tempat pembuangan sampah dan tangki septik terletak jauh. Okey, tulis dekat sini, ini jauh. Tempat pembuangan sampah dan tangki septik terletak jauh dari gerai tersebut. Okey, jadi kata tunggal dia adalah jauh. Yang bintang itu majmuk, yang pensel itu tadi adalah tunggal. Makanan dan minuman dihidang dalam yang bersih dan tertutup. Apa yang sesuai? Dalam bekas. Okey, bekas. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam. Okey. Makanan dan minuman dihidangkan dalam bekas yang bersih dan tertutup. Selain itu, kemudahan seperti bekalan air bersih, bekalan, okey, yang ini kita panggil kemudahan asas. Kemudahan asas seperti bekalan air bersih, bekalan, kalau air, bekalan elektrik. Okey, kemudahan asas, air bersih dan bekalan elektrik. Okey. Saliran longkang dan tong sampah yang tertutup disediakan. Okey, disediakan, titik nokta. Lepas tu sambung. Kelihatan serangga, tikus, haiwan perosak yang lain di gerai itu. Jadi apa yang kita perlu letak depan kelihatan itu? Kalau dia bersih, jadi sesuai untuk kita letak kata tunggal dia tidak. Tidak. Tulis tidak kelihatan serangga, tikus atau haiwan perosak lain di gerai itu. Pak Sardi, pemilik, peringkat seterusnya. Pak Sardi, pemilik gerai pernah menegur pekerjanya yang memakai cincin. Cincin, cincin, gelang dan jam semasa bekerja. Kalau kita masak, kalau boleh keluarkan semua. Kenapa? Sebab kuman-kuman ada dalam cincin, gelang. Sebab kita masak. Jadi kena buka. Abang pernah mendengar bahawa Pak Sardi akan mengambil tindakan terhadap pekerjanya yang... yang ini kata majmuk. Apa yang sesuai? Abang pernah mendengar kabar angin. Tulis. Abang pernah mendengar kabar angin. Bahawa Pak Sardi mengambil tindakan terhadap pekerjanya yang keras kepala. Kata majmuk dekat sini adalah keras kepala. Kalau tertinggal tolong bagi tahu cikgu.
dalam penjagaan kebersihan diri. Okey, seterusnya, mereka tidak dibenarkan merokok, lepas itu sirih. Jadi apa yang kita perlu letak? Kata tunggal dekat sini adalah makan. Makan sirih. Okey, makan sirih serta makan dan minum semasa pengendalian makanan. Okey, lepas itu juga diingatkan supaya mengamalkan etika meludah batuk. Okey, apa selepas makanan? Okey, memandangkan ini pekerja, okey, letak sini mereka. Mereka juga diingatkan supaya mengamalkan etika meludah batuk atau bersin yang betul. Okey, bersin. Tulis bersin. Okey, seterusnya, makanan di gerai Pak Sadi tersusun dalam keadaan bersih. Tulis bersih. Okey, untuk menutup makanan, Pak Sadi menggunakan penutup yang lut sinang. Okey, kamu tulis penutup yang lut sinang, transparent supaya senang untuk kita memilih mana makanan. Jadi kalau tutup semua tak nampak. Jadi kalau lut sinang, sekurang-kurangnya pelanggan boleh nampak. Oleh itu, pelanggan boleh melihat lauk pauk tersebut tanpa perlu. Kata tunggal dekat sini adalah perlu. Tanpa perlu membuka penutupnya. Okey? Okey, untuk mengambil makanan pula, mereka mestilah menggunakan sudit atau sudu. Okey, sudit atau sudu. Okey, dan yang terakhir, kata majmuk, sikap prihatin Pak Sadi terhadap kebersihan. Okey, kata majmuk yang sesuai adalah memikat hati. Tulis memikat hati. Prihatin terhadap Pak Sudi, kebersihan, memikat hati, tertarik ataupun menarik hati abang untuk selalu berkunjung ke gerainya. Okey kelas, sudah? Okey, yang terakhir daripada saya, kelas, yang ini nanti tulis dalam buku latihan kamu. Kenapa penting? Sebab ini adalah berkaitan tentang khasiat ataupun kebaikan makan sayur-sayuran. Okey, tolong masukkan dalam buku nanti, buat dalam peta iting ataupun dalam peta minda. Okey, buat macam ini, khasiat sayur. Yang pertama, contoh kandungan serat yang tinggi. Kenapa? Sayur menjadi sumber serat yang sangat baik untuk kesihatan badan. Jadi dan seterusnya. Okey, yang kedua adalah kaya sumber vitamin dan mineral. Kenapa? Vitamin yang terdapat dalam sayur-sayuran berkhasiat untuk mengawal kesihatan dan mencegah penyakit. Jadi saya nak anda salin yang ini. Jadi latihan kamu adalah salin ini sahaja. Okey, dengan sini baik. Latihan kamu adalah salin ini sahaja. Okey, dan masukkan dalam buku latihan kamu. Okey, tulis dekat sana khasiat makan sayur-sayuran. Okey, boleh Nanti saya akan screenshot. Saya akan hantar ini dalam grup kita. Okey, dan kamu terus salin dalam buku. Jadi, ada apa-apa soalan sebelum kita berpisah dan bersurai? Kelas, ada apa-apa soalan? Halo? Okey, baik. Okey, kalau tidak ada, terima kasih semua sebab anda sudah bersama cikgu 1 jam dari awal sampailah sekarang. Kita akan jumpa lagi. Bye-bye. Okey, bye.